Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam akan menerangkan mengenai isu integriti dan rasuah yang semakin meningkat di Malaysia. Nama saya Muhammad Faris Mizhar bin Muhammad Baharudin. Nombor matrik saya adalah 201332026. Untuk bahagian saya akan menerangkan apakah itu rasuah. Rasuah merupakan penerimaan atau suapan sebagai upah atau dorongan yang kepada seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah ditugaskan kepadanya. Rasuah boleh dikatakan dalam bentuk wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah atau diskaun. Rasuah. Bagaimana rasuah terjadi? Rasuah terjadi apabila terdapat dua orang individu, iaitu penerima dan juga pemberi rasuah. Pemberi rasuah selalunya terjadi pada golongan atasan dan penerima rasuah selalunya terjadi pada golongan bawahan. Rasuah terjadi apabila seseorang individu yang berkepentingan memberi hadiah ataupun habuan kepada penerima rasuah bagi membantu individu tersebut melakukan suatu pekerjaan yang mungkin melanggar undang-undang. Bagaimana rasuah boleh terjadi? Hal ini kerana kedua-dua individu tersebut tidak mempunyai sifat tanggungjawab. Hal ini kerana mereka berdua tidak penerima dan juga pemberi rasuah tidak amanah dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu, kebanyakan penerima rasuah mempunyai sifat tamak dan keinginan yang melebihi, lalu mereka tidak mampu untuk memenuhi keinginan mereka. Kemudian mereka terjerumus dalam rasuah. Penerima dan juga pemberi rasuah kebanyakannya adalah mempunyai kelemahan peribadi dari segi tidak mempunyai jati diri. Hal ini kerana seseorang yang tidak mempunyai jati diri, mereka mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian mereka mempunyai iman yang lemah. Hal ini kerana seseorang yang mempunyai iman yang lemah, mereka tidak memikirkan bahawa Tuhan memerhatikan apa yang mereka lakukan. Selain itu, budaya di Malaysia juga mempengaruhi bagaimana rasuah terjadi. Hal ini kerana sosial budaya Malaysia yang selalu memberi hadiah pada hari perayaan menjadikan mudahnya terjadinya perbuatan rasuah. Akhir sekali, modernisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya perbuatan rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Ashraf bin Jamali. Nombor matrik saya 201332029. Kat sini saya akan melistkan beberapa sebab antara puncanya berlaku rasuah di dalam negara kita. Yang pertama adalah sifat tamak. Sifat tamak itu memang kita tidak boleh lari dalam diri kita, sebab manusia tak pernah bersyukur dengan apa yang kita ada. So, yang kedua adalah kesempitan hidup dan kurang didikan agama dari segi didikan awal lah. Kalau kita dah bekerja, kita kurang mengambil tahu tentang baik dosa, tentang menerimanya rasuah. Dan yang ketiga adalah kelemahan sistem dalam prosedur. Kelemahan sistem ni adalah salah satu punca daripada berlakunya rasuah. Dan yang keempat adalah lemah dalam penggunaan budi bicara. Yang kelima adalah kelemahan pemimpin. Maksudnya kat sini adalah daripada kita punya manager ataupun daripada kita punya bos yang suka sangat menerima rasuah demi menjayakan sesuatu projek ataupun sesuatu kerja tersebut. Yang seterusnya adalah dari segi kepentingan politik. Politik juga banyak memainkan rasuah demi kepentingan mereka sendiri, seperti yang
bual-bualkan, diurut-urutkan di dalam berita. Dan yang seterusnya adalah kelemahan penguasaan undang-undang. Kelemahan penguasaan undang-undang ni adalah SPRM lah, kena memperketatkan lagi itu punya pencegahan rasuah untuk memajukan negara dan membebaskan negara kita daripada berlakunya gejala rasuah ini berleluasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Mazlan. Nombor metrik saya adalah 2013-3201. Di sini saya akan menceritakan cara membasmi rasuah di Malaysia. Baiklah, pertama sekali, cara membasmi rasuah di Malaysia adalah dengan memberi hukuman berat seperti hukuman gantung ataupun gantung sampai mati kepada pesalah-pesalah yang memberi rasuah dan juga yang menerima rasuah. Ini disebabkan untuk membuat orang ramai berasa takut dari melakukan aktiviti rasuah tersebut. Yang kedua, untuk membasmi rasuah adalah mengkaji semula penguasaan undang-undang supaya lebih ketat dan tidak diambil ringan oleh masyarakat umum. Nombor tiga, cara membasmi rasuah dengan memberi didikan awal kepada kanak-kanak ataupun pelajar sekolah mengenai keburukan rasuah dan kesan daripada melakukan aktiviti rasuah tersebut. Didikan awal yang boleh dilakukan adalah seperti membuat kempen rasuah ataupun poster-poster mengenai rasuah untuk memberi pengetahuan kepada kanak-kanak ataupun pelajar sekolah. Nombor 4, memberi hukuman yang lebih berat kepada nama-nama besar ataupun yang berpengaruh kepada seperti ahli politik atau artis-artis di Malaysia, supaya aktiviti rasuah ini tidak menjadi norma dan diikuti oleh orang ramai. Nombor 5, akhir sekali adalah menerapkan nilai keagamaan ataupun rohani dalam diri untuk berlaku jujur dalam apa jua situasi walaupun dalam keadaan terdesak. Ini kerana rasuah adalah perosak negara dan bangsa. Hai, nama saya Afiq Aizat bin Mat Fakhruddin. Nombor metrik saya 20133159. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang Akta Rasuah yang diguna pakai. Okey, bagi kesalahan-kesalahan rasuah, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 209 merupakan akta khusus berkaitan dengan jenayah rasuah yang akan diguna pakai. Antara kesalahan-kesalahan utama rasuah menurut Akta SPRM 209 ialah: yang pertama, meminta dan menerima rasuah mengikut Seksyen 16 dan 17. Okey, sebagai description dia, mana-mana orang atau ejen meminta dan menerima suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, seorang kerani Jabatan Kewangan menerima wang sebanyak RM500 sebagai upah mempercepatkan bayaran tuntutan kontraktor yang menjalankan kerja-kerja ubah suai pejabatnya. Yang kedua, menawar dan menerima rasuah. Ia dikategorikan dalam Seksyen 17B, iaitu mana-mana orang menawar atau memberi rasuah kepada seseorang pegawai awal sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Sebagai contohnya, seorang pengurusan kedai makan memberi wang rasuah kepada pegawai Pejabatan Kesihatan bagi mengelakkan daripada disaman kerana kesalahan tidak menjaga kebersihan kedainya. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Dia dikategorikan dalam Seksyen 18. Mana-mana orang yang menggunakan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan tujuan untuk memperdayakan majikannya. Sebagai contoh, seorang pegawai kerajaan telah mengemukakan tuntutan allowance perjalanan daripada majikannya atas sebab melakukan kerja di luar kawasan,
Tapi pada hakikatnya beliau tidak mempunyai kerja di luar kawasan pada waktu tersebut. Tuntutan itu untuk mendapatkan keuntungan peribadi dan niat untuk memperdayakan majikannya. Yang keempat, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan dikategorikan dalam Seksyen 23, iaitu pegawai badan awal menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan sesuatu perkara di mana dia, saudara dan sekutunya mempunyai keuntungan. Sebagai contoh, dalam satu mesyuarat tender, pengurusi mesyuarat selaku YDP telah menggunakan jawatan beliau untuk meluluskan dan memberikan sebuah projek kepada syarikat pelangi sedia berhad yang dimiliki oleh isterinya. Okey. Hukuman bagi kesalahan rasuah mengikut Akta SPRM 209 ialah akan dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan. Yang berikutnya atau last sekali, suapan rasuah bukanlah daripada bentuk wang semata-mata. Ia merangkumi pelbagai cara seperti mendapat jawatan, memberi hadiah dan sebagainya. Nama saya Wak Ahmad Nazirul bin Wak Ahmad Wadi. Ni saya punya point kesan-kesan rasuah terhadap negara. Terdapat pelbagai. Rasuah mampu melumpuhkan fungsi organisasi dan juga melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam pelaksanaan. Contohnya kerana timbul isu penipuan dalam urusan. Contoh pegawai kastam di sempadan negara menerima wang sogokan untuk melepaskan selulupan rokok murah. Situasi ini disebabkan mereka ingin imbuhan yang lebih kerana gaji yang rendah. Maka kita boleh lihat bahawa organisasi yang sepatutnya menghalang penyeludupan telah merugikan kerana terlepas dari cukai yang menjadi sumber yang pendapatan negara. Kedua, pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Contohnya pelaksanaan undang-undang yang tidak dapat dijalankan secara adil dan boleh menumbangkan ekonomi negara. Misalnya industri bekalan elektrik negara yang hanya dimonopoli oleh satu entiti separa kerajaan di mana tiada rasuah tetapi berlaku kepentingan kurang baik. Contoh kesannya industri menjadi berkurang kompetitif dan peluang pekerjaan makin berkurang dan sumber pendapatan negara pun akan menjadi mundur. Seterusnya, menjejaskan imej dan kredibiliti negara dan pembangunan tidak seimbang. Rasuah ini dapat menjatuhkan imej negara di mata dunia. Dengan kemajuan media massa dalam mendapatkan maklumat mengenai segala perkara atau isu yang berlaku dalam sebuah negara menjadi punca kejatuhan negara. Negara akan kehilangan minat daripada pelabur-pelabur luar asing kerana tidak dipercayai akan sistem pentadbiran kita. Apabila kehilangan pelabur, maka ekonomi negara akan menjadi merosot. Dan akhir sekali, menjejaskan kualiti infrastruktur atau program. Contoh dalam projek pembinaan perumahan di mana berlaku rasuah melibatkan kontraktor. Mereka hanya mengejar keuntungan dengan menerima projek kerajaan yang nilai pelaksanaan yang tertinggi, tetapi hakikatnya mereka membina perumahan pada kos yang paling minima demi keuntungan. Perkara ini seperti ini akan menyebabkan keruntuhan perumahan yang dibina dan menjejaskan penghuni serta berlaku pembaziran di peringkat pihak berkuasa tempatan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Daniel Arif bin Muhammad Nizam. Nombor bateri 201332011. Okey, kesimpulannya, amalan rasuah perlu dibantas agar gejala buruk ini tidak berleluasa
semua pihak hendaklah bekerjasama mengatasi masalah rasuah agar masalah ini dapat dibendung. Sebagai negara yang berlandaskan Melayu Islam diraja, semua masyarakat patut bersama-sama memikul tanggungjawab itu untuk membantras rasuah. Kita juga hendaklah mengukuhkan dan meningkatkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita untuk mengatasi masalah rasuah. Pihak yang bertanggungjawabnya perlu diberi kuasa untuk menangani masalah ini perlu mengambil berat dan sentiasa memikirkan inisiatif baru bagi memastikan jenayah rasuah dapat dibendung dengan sebaik mungkin. Akhir sekali, sekiranya setiap lapisan masyarakat sentiasa diperingatkan berkenaan dengan bahayanya jenayah rasuah, maka keadaan ini akan membawa kepada lahirnya masyarakat yang prihatin dan sentiasa peka serta saling ingat mengingati antara satu sama lain, yang mana akhirnya jenayah rasuah tidak mampu untuk terus menular dan dalam kalangan rakyat di negara ini. Akhir saya kata ini daripada saya. Sekian, terima kasih.